Dua orang bersia-sia bersama sambil menghirup udara segar di sebuah taman awam. Sedang mereka berdua berjalan, mereka ternampak sebuah beg bagasi pakaian di situ. Mereka kemudian perasan ada sebuah lagi beg berdekatan dengan beg pertama. Mereka mendapatkan beg tersebut dan apabila mereka membukanya, alangkah terkejutnya apabila menemui sebahagian anggota manusia. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, seorang wanita datang ke rumah rakan baiknya, iaitu seorang lelaki. Lelaki itu menjemput wanita tersebut ke apartmennya untuk makan malam atas alasan ingin menterjemah puisi untuk tugasan universiti. Wanita ini merupakan seorang exchange student di universiti. Mereka juga selalu makan malam bersama sambil belajar bahasa Jerman di apartmen tersebut. Mereka berdua memang berkawan baik walaupun berlainan bangsa dan budaya. Pada ketika ini, rakan baik kepada wanita tersebut sedang merancang sesuatu yang tidak terjangkau dek fikiran waras akal manusia. Sebelum hari kejadian, lelaki itu telah pun membeli sepucuk pistol untuk merealisasikan keinginannya itu. Setibanya di apartmen tersebut, wanita itu mula membaca puisi di meja makan dengan membelakangi rakannya itu. Lelaki itu kemudian dengan perlahan mula mencapai pistol yang disimpannya. Pada ketika inilah satu tragedi malang berlaku. Lelaki itu mengangkat pistol dan mula menarik picu. Dia kemudian melepaskan tembakan ke arah rakannya itu, iaitu tepat di leher wanita tersebut. Ini sekaligus membuatkan wanita itu mati serta-merta. Lelaki tersebut sangat terkejut dengan tindakannya itu kerana ini merupakan pertama kali dia bertindak sedemikian. Setelah melepaskan tembakan, dia tiba-tiba jatuh pengsan kerana terkejut dengan tindakannya itu. Dia kemudian mula tersedar dari pengsan dan berfikir dia perlu melaksanakan rancangannya itu. Dia kemudian melakukan sejenis amalan yang dipanggil nekrofilia, iaitu melakukan hubungan seksual dengan mayat. Untuk makluman, merogol mayat bukanlah rancangan utamanya dan ada yang lebih penting dari itu, iaitu satu keinginan yang dipendam dalam dirinya selama ini. Dia kemudian mula menggigit kulit mayat rakan baiknya. Tetapi malangnya, dia tidak dapat menggigit kulit mayat itu dengan baik kerana giginya yang tidak cukup tajam. Lelaki durjana itu kemudian meninggalkan apartmennya dan pergi membeli pisau daging. Setelah mendapatkan pisau daging, dia kemudian memotong mayat tersebut kepada beberapa bahagian kecil. Sebahagian dari mayat itu dimakan mentah-mentah, manakala ada sebahagian lagi yang dimasak terlebih dahulu. Pada hari kejadian, lelaki syaitan ini makan sebahagian besar payudara dan muka rakan baiknya. Dia kemudian menyimpan bahagian-bahagian lain di dalam peti sejuk. Dalam masa 2 hari sahaja, dia berjaya menghabiskan beberapa bahagian mayat tersebut, antaranya peha, dada dan beberapa bahagian yang lain. Dia juga mengambil gambar mayat tersebut di setiap peringkat dia memakannya. Setelah itu, dia mengambil keputusan untuk membuang bahagian mayat yang belum dimakan. Mungkin dia sudah berasa loya dengan daging manusia, atau bahagian yang tidak dimakannya itu rasanya sudah lagi tidak lazat dan segar, umpama seperti daging lembu yang baru disembelih. Dia kemudian mengambil 2 buah beg bagasi pakaian dan memasukkan sebahagian mayat itu ke dalamnya. Dia merancang untuk membuang beg-beg tersebut ke dalam sebuah tasik terpencil yang terletak di sebuah taman awam. Dia kemudian mengambil teksi dan menuju ke tasik berkenaan. Tidak lama kemudian, beg-beg tersebut telah ditemui oleh 2 orang awam yang kebetulan berada di taman tersebut. Hasil dari siasatan polis dan bantuan dari pemandu teksi yang menghantarnya ke taman tersebut, lelaki itu dapat ditangkap oleh pihak polis 4 hari kemudiannya. Lelaki syaitan durjana berbangsa Jepun ini bernama Issei Sagawa, 32 tahun, telah didakwa membunuh rakan baiknya bernama Renai Harteveld, 25 tahun, iaitu seorang pelajar berbangsa Belanda yang mengambil kursus dalam bidang kesusasteraan Perancis di universiti. Kejadian bunuh ini berlaku pada 11 Jun 1981 dan mereka berdua menuntut di universiti terkemuka, iaitu Paris Sorbonne University. Issei Sagawa dilahirkan pada 26 April 1949 di Kobe, Hyogo, Jepun.
Dia dilahirkan dalam keluarga yang amat kaya dan bapanya seorang ahli perniagaan yang pernah berkhidmat sebagai presiden di Kurita Water Industries, manakala datuknya pula pernah menjadi editor untuk The Asahi Shimbun, iaitu salah satu daripada 4 akhbar terbesar di Jepun. Sagawa menganggap bahawa dirinya lemah, kecil dan hodoh dan memilih untuk membunuh dan memakan rakan baiknya, Renai Hartevelt, yang sihat dan cantik dengan niat mahu menyerap tenaga dari rakannya itu. Sagawa mempunyai ketinggian kira-kira 145 cm ketika kejadian berlaku, manakala mangsa pula mempunyai ketinggian kira-kira 178 cm. Issei Sagawa dilahirkan secara pramatang dan dilaporkan cukup kecil sehingga dia boleh muat di telapak tangan bapanya dan serta-merta mengalami enteritis, iaitu penyakit usus kecil. Sagawa akhirnya pulih selepas beberapa suntikan kalium dan kalsium dalam garam. Sagawa bersekolah di Kamakura, wilayah Kanagawa, di mana dia mula-mula mengalami keinginan memakan daging manusia semasa dia darjah 1 selepas melihat peha lelaki. Dia ada menyatakan yang dia bukan seorang homoseksual. Apabila sudah dewasa, keinginan Sagawa untuk memakan daging manusia semakin membuak-buak, ditambah pula dengan fantasi seksual yang pelik. Dia seringkali terbayangkan keseronokan memakan daging wanita, terutamanya wanita dari negara barat yang cantik dan seksi seperti pelakon Amerika iaitu Grace Kelly. Walau bagaimanapun, keinginan peliknya itu hanya dapat dipendam sahaja. Sagawa juga berkata bahawa semasa dia tinggal di Perancis, hampir setiap malam dia akan membawa pulang pelacur. Dia kemudian cuba untuk menembak pelacur-pelacur tersebut dan ingin memakan mereka, tetapi jarinya tiba-tiba menjadi keras dan dia tidak dapat menarik picu pistol. Kes bunuh Renai Hartevelt ini tidak tamat di sini sahaja. Setelah ditahan polis, pihak penyiasat juga menemui kad identiti mangsa dan beberapa bahagian mayat yang telah dimasak. Sagawa telah ditahan di Perancis selama 2 tahun dan diperiksa oleh ahli psikologi. Hasil kepakaran peguam yang dilantik bapanya, Sagawa telah disahkan mempunyai masalah mental. Oleh itu, dia tidak layak disabitkan atas kesalahan yang dilakukannya itu. Dia kemudian telah diletakkan di bahagian unit psikiatrik dengan kawalan ketat selama 4 tahun. Selepas 4 tahun, peguam yang dilantik bapanya berjaya meyakinkan mahkamah bahawa adalah lebih baik sekiranya Sagawa boleh dibawa pulang ke Jepun untuk dirawat. Pada tahun 1984, Sagawa telah dibawa pulang ke Jepun dan ditempatkan di Hospital Matsuzawa untuk rawatan. Doktor psikiatrik yang merawatnya menyatakan bahawa Sagawa sebenarnya mempunyai masalah personaliti dan bukanlah gila seperti yang didakwa. Ini bermakna jika mengikut undang-undang, Sagawa boleh disabitkan atas kesalahan membunuh yang dilakukannya. Malangnya, pihak berkuasa Jepun tidak berjaya mendapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa Perancis untuk mendakwa Sagawa. Kira-kira 15 bulan selepas menghabiskan masa di unit psikiatrik, Sagawa akhirnya diserahkan untuk jagaan ibu bapanya. Ini bermakna Issei Sagawa dibebaskan tanpa sebarang kesalahan. Untuk makluman, Issei Sagawa pernah mencuba untuk makan daging manusia, iaitu sebelum kejadian dia membunuh rakan baiknya berlaku. Di ketika usianya 23 tahun, iaitu pada tahun 1972, ketika Sagawa hadir ke Universiti Wako, Tokyo, dia mengikuti seorang wanita Jerman yang bertubuh tinggi lampai ke rumahnya. Sagawa kemudian memecah masuk ke apartmen wanita Jerman tersebut ketika wanita itu sedang tidur. Sagawa berniat untuk memakan daging wanita itu dengan memotong sebahagian kecil dari punggung wanita tersebut dan terus menyelinap pergi dengan membawa sebahagian kecil daging wanita itu. Wanita tersebut bernasib baik apabila tersedar dari tidur sebelum Issei Sagawa sempat menyerangnya. Kerana mempunyai tubuh yang lebih kecil dari wanita Jerman itu, Sagawa akhirnya terpaksa membatalkan niatnya dan terus melarikan diri. Sagawa kemudian telah ditahan polis dan telah didakwa atas tuduhan cubaan merogol mangsa. Sagawa menyembunyikan niatnya yang sebenar dari pihak berkuasa, iaitu ingin makan daging manusia. Walau bagaimanapun, bapa Sagawa telah berbincang dengan mangsa dan menawarkan sejumlah wang yang besar sekiranya wanita Jerman itu bersetuju menarik balik laporan polis yang dibuatnya. Issei Sagawa akhirnya dibebaskan tanpa sebarang rekod kesalahan jenayah. Selepas pembebasannya dari kes bunuh rakan baiknya itu,
Issei Sagawa ada menulis buku mengenai cannibal dan pengalamannya memakan daging manusia. Sagawa juga telah menerima pelbagai jemputan untuk menjadi penceramah. Namun, kesemua ini tidak berkekalan lama kerana dia mula dipinggirkan oleh orang ramai bermula sekitar tahun 2000. Sagawa terpaksa bergelut untuk mencari pendapatan bagi menampung kehidupannya. Bahkan, dia tidak dibenarkan menghadiri majlis pengebumian ibu bapanya sendiri. Menerusi satu wawancara Issei Sagawa bersama dengan majalah Vice, dia menyatakan bahawa hidup sebagai seorang pembunuh kanibal yang dikenali ramai merupakan satu hukuman yang sangat berat. Sagawa yang kini dilaporkan mengalami masalah kesihatan telah tinggal seorang diri dengan hanya bergantung dari bantuan adiknya dan orang ramai untuk meneruskan sisa-sisa baki kehidupannya.